Coast Guard ni. Okey, pengalaman saya untuk filem Coast Guard ni satu pengalaman yang saya tak dapat lupakan. Sebab dalam banyak filem yang saya pernah berlakon, ini merupakan yang ketujuh. Yang di mana ini filem yang paling berbeza yang pernah saya berlakon lah, sebab yang saya memegang watak antagonis saya, watak jahat. Sebab selama ni saya berlakon, saya mesti menjadi bla-bla baik lah. Tapi kali ni untuk Coast Guard saya diberi peluang untuk melakonkan watak antagonis lah. So yang tu pengalaman yang tak dapat dilupakan sebab dia kerja yang luar daripada kebiasaan saya sebelum ni. Saya masa first saya tengok skrip cakap, "Weh, best ni. Ini satu eksperimen untuk saya jugalah sebab saya tak pernah dapat skrip yang macam ni." So sebab sebelum ni skrip saya skrip yang ialah hero kan. Hero dia ada budiman tu punya. So bila kita dapat skrip yang cakap, ni skrip yang alter ego punya skrip ni. Yang memang kita tak boleh nak cakap ni. Semua skrip boleh buat kat sini. So saya rasa macam cerita ni best lah. Saya nak walaupun dia bukan watak utama, tapi saya macam excited untuk macam saya nak all out dekat sini sebab ini lain daripada offer yang pernah saya dapat dan skrip dia pun handsome lah. Jalan cerita dia pun handsome. Sebab tu saya macam okey, tak kisah jadi baik ke jadi jahat ke, asalkan saya part of berbeza. Saya asalkan saya part of cast dalam cerita Coast Guard tu, saya dah bersyukur dah. Saya dah buat rujukan jugalah. Ada masa dapat offer tu, kita buka cerita Lanun, lepas tu kita buka cerita-cerita ketenteraan yang Mak Saleh punya lah, cerita Inggeris orang putih ni. Tengok macam mana how diorang punya crew bawa diri, macam mana diorang punya reaction, macam mana diorang punya kejam. So kita gabungkan saya ambil sikit daripada Pirates of the Caribbean, cerita-cerita yang lain tu. Kadang-kadang bukan cerita tentera pun kita tengok dalam filem, kita tengok dekat mana-mana, contoh Netflix ke apa semua. Kita tengok cerita-cerita, saya lebih fokus pada watak jahat. How watak jahat, mana-mana filem tu bawa diri, bagi tekanan kepada pihak baik tu. So dekat situ angle yang saya ambil pun untuk saya macam mana saya nak bagi orang geram ni. Sebab matlamat untuk orang jahat ni nak bagi orang geram ni, untuk orang benci, barulah hero tu nampak jadi. Kalau saya bagi orang suka pada watak jahat ni, matlamat tu tak sampai lah. Pengalaman bekerja dengan saya, first time kerja dengan dia. Dia seorang yang komitmen dalam kerja. Dia seorang yang tegas dalam kerja. Dan dia tahu apa benda yang dia nak. Dan dia, bagi saya, dia layak untuk masa awal-awal tu saya macam, aduh mak, susah lah dengan Abang Pit ni. Saya rasa susah sebab saya takut dengan dia. Saya takut sebab dia outspoken. Dia ni dia pernah takut orang set. Begitu. Betul, dia macam saya tengok dia tak. Saya tengok dia bila dia tengah mengarah tu, ini garang lah dia ni. Saya takut dengan dia. Tapi bila saya tengok dia punya dia alhamdulillah dia sebab saya ni di-guide oleh Abang Adil Ahmad Ramli. So dia dah tengok, dia dah cakap Lanun, geng Lanun gua tak risau. Geng Lanun okey. Sebab dia dah tahu, sebab Adlin dah pegang kita orang semua dah. Sebab kita orang memang dekat belakang off scene pun, offset pun, kita still memang duduk sekali. So dia tak risau pasal lakonan kita, input kita kat dalam Coast Guard ni. Sebab dia kata dah cukup dah, jangan lebih-lebih dah, ngam dah ni. So maintainkan je. So dia cakap benda tu je. So dia tak memberi input yang banyak, tapi input yang sikit itu cukup untuk kita bagi arahan macam baik jugalah apa yang dia minta tu. So bila kita faham dia sebagai saya bukan method lah. Ini macam apa yang saya buat masa dekat belakang pun saya anggap dia bos saya juga. Saya dah create benda tu dah, border macam okey ni walaupun kita saya tengah jadi Hazama, dia tengah jadi Adin, saya tetap anggap dia. Dan yang bestnya pula, dia memang cikgu lakonan saya dalam Akademi Fantasia pun. So kita memang dah ada chemistry daripada zaman-zaman akademi tu. So bila saya dapat first time berlakon dengan dia, saya macam cantik lah apa yang dia ajar tu, bolehlah saya apply kat sini. So dia input yang saya dalam lakonan saya pun daripada dia juga. So bila saya dapat bekerja dengan dia, so kita dapat recall balik ilmu-ilmu yang dia ajar tu. So dia tak banyak lah nak suruh-suruh saya, sebab dia dah bagi dah benda tu kat saya masa zaman akademi. Cuma masa ni time kita nak tunjukkan. So saya cuma macam absorb je lah dia. So saya tahu dia bos saya dalam cerita ni. Saya, bila kita sebagai orang anak buah dengan bos, kita kena angkat lah bos kita. So macam itu yang saya buat. Saya ikut flow dia. Saya takkan lebih meter daripada dia. Saya akan dengan dia. Bila dia berdialog, saya tak suka nak tambah-tambah elip, saya diam. Kalau dulu saya tambah. Tapi yang kali ni saya macam okay, less is more.
Saya tak acting je, kita main reaction je. Sebab apa? Bila saya tengok Adeline dah main dialog dia dah sedap. Saya tak payah tambah, biarkan kat situ. So kita support je lah. Untuk bagi orang believe lagi betapa kejamnya kita. Kalau banyak sangat perkataan-perkataan kejam, banyak sangat dialog pun, saya rasa orang pun tak boleh nak lock cerita tu. So kita follow Adin sebagai saya punya benchmark. Okay, apa-apa nak buat jadi landun, jangan lebih daripada bos kita. Bos kita ya biar dia yang paling kejam tu. Itu je lah yang kita buat. Saya masih lagi mencari ilmu sebab saya kalau nak cerita dalam bidang lakonan ni, saya bukan terror sangat sebab saya base saya nyanyian. Sentiasa mencari ilmu. Setiap stage mana yang saya pergi, saya sentiasa akan belajar daripada sesiapa pun. Saya tak kisahkan daripada pelakon baru, pelakon lama, asalkan orang tu ada ilmu yang patut saya nak belajar, saya akan absorb. Sebab saya suka mencari ilmu. Dapat pula bidang-bidang yang, yelah saya pun tak adalah lama sangat. Saya kira baru cebur je bidang-bidang lakonan yang ni. Sebab sebelum ni kalau saya berlakon pun cerita yang stereotype tu. Sebab tu saya kalau cerita pasal ilmu lakonan tak pandai sangat berlakon. Masih dalam perlu dipantau oleh director, dipantau oleh pelakon-pelakon yang bergandingan dengan saya, assistant director. So lah mesti masih dalam proses mencari ilmu tu lagi. Still masih banyak lagi kelemahan saya sebenarnya. Bila saya tengok acting saya kat dalam tu, bila orang cakap, oh baguslah. Tapi saya tengok macam, oh lama banyak juga. Macam alamak. Untuk kita nak repair, nak improve lagi supaya berlakonan kita lagi mantap. Saya akan dahulukan nyanyian. Itu memang saya punya passion saya. Memang base saya memang penyanyian. Dan orang terima saya dalam industri lakonan pun sebab saya ni penyanyi. Kalau saya ni bukan penyanyi, pelakon, saya watak lalu RM50 je tahu, extra. Muka macam ni mana lepas. Tapi sebabkan bidang nyanyian saya tu, orang kenal saya nyanyian. Sebab tu saya pun dapat imbuhan ataupun offer untuk berlakon tu. Kalau tak ada kerana bidang nyanyian saya, insya-Allah saya ni extra RM50 je. Saya kalau nak yang saya idamkan watak yang antagonis lagi lah. Sebab saya tahu, saya sedar diri saya, kalau nak carry watak-watak hero tu, muka pun tak nak pergi mana. Kalau hero pun hero-hero. Kalau macam saya jadi hero lah, mak dispatch, nelayan, tukang kebun, yang tu hero-hero yang macam itu. So tapi kalau watak antagonis, muka macam look macam saya rasa boleh jadi anak datuk ke yang jahat. Ada bos, saya rasa okey, saya rasa saya boleh carry sebab saya rasa boleh carry. Untuk carry baik punya vibe tu, hero tu saya rasa macam dah tak lepas. Saya sedar diri, saya sedar ruang, jangan risau. Watak komedi, okey, saya memang sebelum ni dalam lakonan-lakonan saya, 7 filem saya ataupun mana-mana tele ataupun drama yang saya berlakon, memang elemen komedi tu mesti ada. Komedi tu untuk saya biasa untuk saya. Saya okey. Sebelum ni pun banyak watak cerita-cerita komedi juga saya berlakon.